Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Ini bacaan surat Maktubat Hadrat Imam Rabbani Mujaddid Al-Sani Syekh Ahmad Faruqi Al-Sarhindi rahmatullah alaih, yang terkandung dalam kitab Maktubat beliau dalam jilid yang pertama, surat yang ke-257. Surat ni dituliskan kepada Hadrat Mir Muhammad Nu'man. Secara ringkasnya menerangkan tentang perjalanan suluk-suluk tarikat Naqsyabandi Mujaddidi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan seruan dakwah dan tabligh. Ketahuilah bahawa surat yang telah kamu kirimkan kepada daku melalui Syekh Ahmad Farmili telah sampai. Dengan kehadiran surat itu telah membangkitkan rasa kegembiraan bagiku. Surat yang dikau kirimkan, yang mana dikau menuntut tentang penjelasan mengenai tarikat ini, kini sedang fakir usahakan untuk menuliskannya secara ringkas. Jika dikurniakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka fakir akan menuliskannya di atas kertas yang putih untuk fakir kirimkan nanti. Sekarang secara ringkasnya fakir akan menerangkan tentang ini, semoga dikau dapat memahaminya. Maka hendaklah dikau berikan tumpuan. Kepada saudaraku yang dihormati, tarikat yang kita ikhtiar untuk memilihnya ini, perjalanan persiaran sair bermula dengan qalb, yang mana ianya berasal dari alam amar. Dan sesudah seseorang salik itu melakukan persiaran sair menempuh latifah qalb, maka dia akan menempuh martabat yang seterusnya, iaitu latifah ruh, yang mana kedudukannya secara rohaniahnya lebih tinggi dari latifah qalb. Dan sesudah menempuh latifah ruh, maka muamalah yang seterusnya adalah pada latifah sir, yang mana kedudukannya secara rohaniahnya adalah lebih tinggi dari latifah ruh. Dan begitulah juga latifah khafi dan latifah akhfa, yang mana kedudukannya lebih tinggi dari latifah sir. Dan latifah akhfa, kedudukannya adalah lebih tinggi dari latifah khafi. Sesudah seseorang salik itu menempuh tingkatan-tingkatan kelima-lima lataif ini, dan setiap satu latifah tersebut ditempuhinya satu persatu, dan salik dapat berhasil menghasilkan ilmu-ilmu dan makrifat-makrifat yang berlainan pada setiap latifah tersebut secara tafsil, dan mengalami ahwal-ahwal dan mawajid-mawajid pada setiap latifah tersebut, dan telah ditahqiqkan oleh Syekh, maka itu bermakna salik sedang melakukan persiaran sair pada asal latifah yang berada di alam kabir. Ini kerana setiap apa yang terdapat di dalam alam saghir ini asalnya ada di dalam alam kabir. Yang dimaksudkan dengan alam saghir adalah insan, dan yang dimaksudkan dengan alam kabir adalah seluruh himpunan alam semesta ini. Permulaan persiaran dalam kelima-lima asal lataif adalah bermula daripada arash, yang mana merupakan asal latifah qalb bagi insan. Qalbun mu'min arsyur rahman. Qalbu mu'min arsyur rahman. Asal latifah ruh adalah di atas asal latifah qalb. Asal latifah sir berada di atas asal latifah ruh. Begitu juga asal latifah khafi adalah berada di atas asal latifah sir, dan begitulah dengan asal latifah akhfa adalah di atas asal latifah khafi. Apabila seseorang salik telah menempuh kelima-lima alam kabir ini, iaitu dengan persiaran sair pada kelima-lima latifah tadi secara tafsil, sehingga sampai ke noktah yang terakhir, maka tamatlah penghujung daerah imkan. Tingkatan-tingkatan fana ini adalah tingkatan-tingkatan awal yang perlu diletakkan kaki di dalamnya, iaitu salik perlu mencapai tingkatan-tingkatan fana dan baqa dalam setiap latifah-latifah yang ditempuhinya. Dan sesudah itu, sekiranya seseorang salik dapat mencapai peningkatan, maka persiaran sair akan berlaku di dalam daerah asma' dan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Tetapi persiaran ini bukan di dalam asal asma' dan sifat,
persiaran tersebut masih lagi di dalam daerah bayangan asma' dan sifat. Yang dikatakan bayangan asma' dan sifat ini kedudukannya adalah seperti barzakh di antara alam wujud dan alam imkan. Dan martabat kelima-lima latifah di alam kabir. Begitu juga dalam persiaran sair di dalam daerah bayangan ini dilakukan menurut tertib yang sama. Iaitu seperti mana salik telah menempuh persiaran sair di dalam alam saghir dan alam kabir. Apabila salik telah menempuh persiaran sair di dalam daerah bayangan asma' dan sifat, jika dengan taufik dan fazal kekurniaan dari Allah Ta'ala, salik telah berjaya menempuh tingkatan demi tingkatan dalam daerah bayangan, ini daerah zil, sehingga dia sampai ke noktah yang terakhir dalam daerah ini, maka disitulah permulaannya dia akan bersiar di dalam daerah asma' dan sifat yang wajib bagi Allah. Akan terzahirlah tajalli asma' dan sifat. Dan segala syu'unat, iktibarat, semuanya akan terzahir pada salik tersebut. Pada waktu itu, sesudah salik menempuh persiaran sair pada kelima-lima latifah alam amar, beliau telah menunaikan hak-hak latifah-latifah tersebut. Sesudah itu, jikalau dengan fazal kekurniaan Allah Ta'ala termasuk dalam perhitungan ke atasnya, maka salik akan mencapai peningkatan lagi sehingga nafsnya juga menjadi itminan. Apabila salik telah mencapai nafs yang mutmainnah, barulah dia akan dapat menghasilkan maqam redha. Apabila salik telah mencapai maqam redha, dia telah berhasil mencapai penghujung pada maqamat suluk. Maka disitulah akan berlaku padanya syarah sadar. Ini syarah sadr, maksudnya sadr artinya dada. Syarah artinya lapang dada. Alam nashrah laka sadrak. Allah Ta'ala firman pada Nabi SAW, apa tidakkah kami melapangkan dada kamu? Jadi ahwal tu akan kita rasai apabila kita telah mencapai pada penghujung suluk dengan menempuh maqam redha. Apabila telah terhasilnya syarah sadar, pada waktu itu akan terhasillah padanya Islam yang hakiki setelah salik menempuh wilayat kubra. Kesempurnaannya yang terhasil pada maqam ini adalah berkaitan dengan alam amar. Dan jika dibandingkan dengan lautan Bahrul Muhit, Allah Ta'ala adalah seumpama setitik noktah. Dan semua kesempurnaan dalam daerah imkan, daerah bayangan asma' dan sifat, dan daerah asal asma' dan sifat yang dinyatakan tadi, ianya adalah bertakluk dengan isim az-zahir. Dan kesempurnaan yang bertakluk dengan isim al-batin adalah suatu perkara yang lain, yang mana ianya adalah bersifat batin dan tersembunyi. Apabila salik telah berhasil mencapai kesempurnaan pada kedua-dua isim az-zahir dan isim al-batin, maka ibaratnya salik telah dikurniakan dengan dua sayap. Dengan kedua-dua sayap ini, salik diberikan kekuatan untuk menempuh alam kudusi. Dan dengan dua sayap tadi, salik akan mampu untuk terus mencapai peningkatan-peningkatan yang lebih tinggi. Berkenaan muamalah ini secara tafsilnya telah faqih huraikan dalam sebahagian maktubat-maktubat yang lain. Yang mana puteraku, ini Hazrat Urwatul Wusqa Khajah Muhammad Ma'sum rahmatullah alaih, telah memberikan arahan supaya maktubat-maktubat tersebut dihimpunkan. Dan aku telah menerangkan penjelasan tentang suluk secara ringkasnya. Ini apa yang dinyatakan oleh Imam Rabbani tadi tu secara ijmali, secara ringkas. Maknanya perjalanan suluk kita daripada kita zikir ismuzat Allah 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 pada latifah qalb sampailah ke penghujung daerah wilayat kubra tu isim az-zahir. Maknanya itu semua daerah isim az-zahir. Daripada daerah imkan sampailah ke wilayat kubra tu dalam lingkungan daerah isim az-zahir saja. Isim al-batin belum lagi. Isim al-batin tu kata Hadrat Maulana, ni dia adalah perkara-perkara yang bersifat tersembunyi. Bukan semua orang boleh tempuh makam tu. Kita ni sampai ke isim az-zahir tu pun penghujungnya tu pun dah wilayat kubra, wilayat para anbiya lah. Berkenaan muamalah ini secara tafsil telah faqih huraikan dalam sebahagian maktubat-maktubat yang lain, yang mana puteraku telah memberikan arahan supaya maktubat-maktubat tersebut dihimpunkan. Maktubat artinya surat-surat. Dan aku telah menerangkan penjelasan tentang suluk secara ringkasnya. Ataupun dengan cara yang kedua. Jadi kalau cara yang pertama, Imam Rabbani telah tulis secara ringkas. Cara kedua, kalau nak faham juga,
Sekiranya mungkin, maka datanglah ke sini walaupun sekali, dengan satu syarat, jangan tinggalkan tempat ini, yakni Khanqah di Sirhindi, dengan keadaan pulang dengan tangan kosong. Dan segala urusan-urusan ini kami tidak perlu apa-apa upah sekalipun. Datanglah ke sini seorang sahaja. Sekiranya ada di kalangan temanmu yang mana engkau merasakan beliau mampu untuk melangkah dengan lebih jauh lagi, dan engkau merasakan beliau sesuai untuk datang, untuk kita jadikan dia sebagai pemimpin, maka datanglah ke kampung kami ini. Datanglah. Allah Ta'ala lebih mengetahui, kerana kita tidak mengetahui bilakah lagi kita akan mendapat peluang kelapangan masa di masa akan datang. Wassalam. Jadi ini surat daripada Hazrat Imam Rabbani jadi Al-Sani rahmatullah alaih menerangkan tentang suluk, perjalanan suluk kita nak menempuh makam-makam sehinggalah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menurut Hadrat Imam Rabbani menjadi Al-Sani rahmatullah alaih, terdapat 5 alam di dalam alam amar yang merupakan asal bagi semua 5 lataif yang ada kat dada kita ni. Dada kita ni tempat diberikan takluk 5 alam di alam amar. Di alam amar tu satu alam, dalam alam amar tu ada 5 alam dalam tu. Alam qalb. Alam qalb di alam amar tu dia asal kepada qalb ni. Sebab tu qalb kita tu kita kena bertawajuh ke arah atas tu nak pergi mencapai kepada asal dia. Di atas aras ni. Ha. Jadi terdapat 5 alam di dalam alam amar yang merupakan asal usul kesemua lataif. Setiap latifah ada takluk daerah masing-masing dalam alam kabir. Jadi sebagai contoh, latifah qalb dia berasal daripada asal qalb di atas alam amar, atas arash ni. Dan asal qalb ni dia bertakluk dengan alam malakut. Dia ada takluk dengan alam malakut. Kemudian latifah roh ni pula dia asal dia atas arash sana di alam amar. Di sanalah asal roh. Di sini tempat dia bagi takluk je. Jadi begitu juga alam roh ni dia mempunyai takluk. Alam asal roh ni dia takluk dia dengan alam jabarut ataupun alam arwah. Kemudian latifah sir ni asal dia daripada asal sir di atas arash. Latifah sir berasal daripada asal sir di atas arash, dan asal sir ni bertakluk dengan alam lahut. Kemudian latifah khafi. Latifah khafi ni dia berasal daripada asal khafi di atas arash sana, dan asal khafi ni dia bertakluk dengan alam bahut. Takluk dia. Apa alam malakut, apa alam jabarut, apa alam lahut, bahut, hahut ni. Dia latifah akhfa ni pula dia takluk dia dengan asal akhfa di atas arash sana. Dan alam akhfa, asal akhfa ni dia takluk dia dengan alam hahut. Ya? Jadi setiap alam-alam tu dia ada tingkatan-tingkatan dia. Kalau alam qalb ni takluk dia dengan alam malakut. Alam malakut ni dia takluk dia dengan perkara apa? Mana malaikat-malaikat, jin-jin, syaitan-syaitan, itu masih lagi dalam batas alam malakut. Jin-jin, syaitan-syaitan ni semua yang kita tak nampak ni kan. Ni semua dalam batas alam malakut. Mereka punya alam malakut lah. Mana dia orang punya urusan pekerjaan mereka. Macam kita ni hanya dekat alam duniawi ni je kan. Kita ni alam bawah lagi daripada malakut, alam jasmani. Kan? Alam khalaq ni kita duduk kat alam khalaq sekarang ni. Yang cerita ni alam amar yang di atas aras sana. Di atas aras sana pun dia ada level dia. Alam mula-mula alam malakut, yang mana bertakluk dengan asal qalb. Kemudian latifah roh ni pula dia takluk dia dengan alam jabarut. Alam jabarut ni, jabarut maksudnya daripada kalimah jabar, maksudnya terpaksa. Maksudnya roh-roh ni semuanya dalam penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Arwah, alam arwah, jabarut. Faham tak? Kemudian
Latifah sir pula dia berasal daripada takluk alam lahut. Alam lahut ni baru masuk alam ilahiyat, alam-alam yang bersifat ketuhanan. Kalau malakut dengan jabarut ni dia masih dalam alam imkan. Alam imkan ni maksudnya dalam daerah imkan. Tapi alam lahut, alam bahut, alam hahut ni dia dah masuk ke alam Ilahiyah. alam berkait dengan Allah Ta'ala. Dia dipanggil masuk alam wujub, alam yang wajib. Bukan wujub, wujub, wajib. Alam wajib. Wajib di jamak dia wujub. Jadi alam yang wujub tu maknanya wajib ada lah. Alam lahut maksudnya alam yang berkaitan dengan ilahiyat, alam-alam ketuhanan. Kemudian latifah khafi pula dia takluk dia dengan alam bahut. Alam bahut dia pun yang berkaitan dengan ketuhanan juga, tapi yang memaparkan keindahan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keelok sebab bahak tu maknanya elok. Bahak elok. Bahut tu mana daripada perkataan bahak tu. Jamak. Kalimah terbit daripada bahak tu, bahut tu berkait takluk dia dengan alam bahut ni. Jadi alam bahut ni dia memaparkan sifat-sifat keelokan Allah Ta'ala. Maksudnya sifat jamal Allah Ta'ala. Kemudian latifah akhfa ni pula dia takluk dia dengan alam hahut. Alam hahut ni apa? Alam hahut ni sifat-sifat Allah Ta'ala juga. Tapi sifat-sifat Allah Ta'ala yang macam mana? Sifat-sifat yang menghairankan kepala otak kita. Kita pun dah tak boleh masuk dah. Macam mana? Di luar kita punya otak. Dia akan mendatangkan, kalau kita fikir lagi tentang Allah Ta'ala, kita akan jadi hairan. Itu yang boleh gila tu. Dia terlalu memikirkan tentang zat Allah Ta'ala. Jadi kita akan mencapai kehairanan apabila kita semakin dekat dengan makrifat kepada Allah Ta'ala. Makin kita kenal Allah Ta'ala, lagi kita akan jadi hairan tentang dia. Sebab dia, Allah Ta'ala ni, dia bukannya macam kita. Dia lain daripada kita. Faham tak? Dan dia punya kesempurnaan, sifat-sifat dia tu lebih sempurna daripada apa yang kita boleh sifatkan. Jadi alam khalaq adalah alam makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak kekal. Jadi sebab tu kita boleh makrifat Allah Taala tu boleh terhasil apabila kita menempuh semua lima latifah tu. Makrifat tu akan terhasil lah. Secara irfan, bukan secara suluk macam kita belajar dekat dalam kitab ke apa, tapi kita dapat rasa, mengenal tu, kita dapat tahu Allah Ta'ala tu pelik betul Allah Ta'ala buat. Mana tu pun itu dah menghairankan kita dah. Itu baru kita tengok pada makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala pun dah kita dah jadi kebingungan dah. Subhanallah, begitu je mampu kita ucapkan. Kita nak mikir lagi. Kalau tak gila kita jadi. Alam khalaq adalah alam makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak kekal. Yang mana kejadiannya berlaku secara berperingkat-peringkat. Ini macam kita ni kan. Dulu kan kita baby. Daripada tak ada apa. Baby boleh merangkak, menerak apa ni semua. Kemudian baru boleh berdiri, berjalan, berlari, meloncat apa semua. Boleh naik basikal, naik motosikal, bawa kereta, bawa lori apa, naik gunung pun dah boleh lah. Jadi itu semua Allah Ta'ala jadikan benda tu berperingkat-peringkat. Cuba keluar perut mak, mana boleh panjat gunung? Tak boleh. Ya tak? Jadi ini kejadian kita di alam khalaq ni semuanya berlaku secara berperingkat-peringkat. Kita nak menghasilkan makrifat tentang Allah Ta'ala pun benda tu dengan berperingkat-peringkat. Wahyu turun pun berperingkat-peringkat. Boleh saja malaikat buat turun semua kat Lauh Mahfuz tu. Bagi kat Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala pun tahu ini hamba ku, dia manusia di kat alam khalaq ni. Alam khalaq ni dia berlaku secara berperingkat-peringkat. Kan? Maknanya dia mesti kena ada ikut dia punya ketetapan yang Allah Ta'ala telah takdirkan tu. Jadi alam khalaq ni diciptakan dalam tempoh masa. Mana kita hidup atas dunia ni, langit dan bumi ni pun diciptakan dalam kadar masa yang tentu. Boleh je Allah Ta'ala kata jadi terus. Lala tu juga boleh je. Tapi Allah, sebab apa dia dah masuk dalam alam khalaq ni, maka dia penciptaan tu berlaku dia melalui proses-proses tertentu. Faham tak? Jadi Allah Ta'ala yang menetapkan aturan-aturan tu. Jadi dalam masa 6 tempoh masa tu Allah Ta'ala sempurnakan kejadian langit dan bumi.
Jadi bila Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, ya, dalam 6 tempoh masa tu, maka Allah Ta'ala ciptakan juga kedudukan. Mana satu makhluk yang diciptakan ada kedudukan di tempat masing-masing. Bukan semua satu tempat himpun tu tak. Bulan kat tempat dia, matahari kat tempat dia, bumi kat tempat dia. Allah susun lah. Nampak? Allah letak atur tempat tu, ambil ruang tempat tu. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan masa, ya. Jadi ia juga mengandungi siang dan malam, kelahiran dan kematian. Ini semua berlaku di alam khalaq. Jadi alam khalaq ni berada dalam daerah imkan ni. Kalau kita gambarkan dalam khayalan misal kita, alam khalaq di bawah arash, alam amar di atas arash. Faham tak? Jadi itulah sedikit sebanyak huraian daripada Maktubat Imam Rabbani Mujaddid Al-Sani rahmatullah alaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kefahaman tentang perjalanan suluk tarekat. Mudah-mudahan Allah Taala beri kita rezeki untuk kita dapat nikmat ahwal makrifat, menempuh sedikit sebanyak perjalanan orang-orang terdahulu ni. Walaupun dari sudut kelayakan kita, kesungguhan kita tak ada apa-apa nak bandingkan ilmu hari-hari beramal. Nak dapat makrifat kita setahun kadang sekali, sebulan sekali, seminggu sekali. Jadi macam mana kita harap kita rasa kita lagi baik pada dia? Tak ada. Kita ni memang tercorot kat bawah dia macam debu tu bawah tapak kaki tu, kan? Tapi mudah-mudahan melekat jugalah kat tapak kaki dia pun kita ikut. Jangan kita terlepas debu tu ke tempat lain, tak? Jadi insya-Allah ada apa-apa nak tanya, tak faham ke